Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan segmen Motivasi Pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Hari ini kita akan bincangkan pasal macam mana kita nak tegur dengan hikmah dan kasih sayang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beritahu, aku berkhidmat dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Tapi Nabi SAW tak pernah cakap pada aku atau apa-apa jeritan, tak pernah. Dan Nabi tak pernah kata, kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Bayangkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat dengan Nabi pada umur 8 tahun. Budak 8 tahun mesti banyak silap. Dan Nabi SAW Rasul yang begitu mulia, yang peribadi begitu mulia dan seorang yang paling sempurna dalam dunia ni. Tapi bila mana Anas bin Malik silap, berkhidmat dengan Nabi, tapi dia tak pernah kata dijerit, tak ada. Dan Nabi tak pernah kata, kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Dan bila kita cerita macam ni kat mana-mana tempat, orang selalu tanya, Datuk apa benda macam mana? Nabi nasihat agaknya. Rupanya satu masa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tengah sibuk tanam pokok. Makna keduniaan dia sibuk sangat. Dia tengah-tengah sibuk tanam pokok ni, maka Nabi datang. Nabi kata, Abu Hurairah, nak tak aku beritahu kamu satu perkara yang lebih baik daripada ni? Kamu ucaplah salah satu kalimah, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akan tertumbuh satu pohon dalam syurga, yang satu ekor kuda akan berlari, dan dia takkan dapat habiskan bayang tu dalam masa 500 tahun. Bayangkan orang macam ni, maknanya walaupun dia tak kata Abu Hurairah sibuk dengan dunia je, apa nak jadi dengan kau ni, tapi Nabi kata, nak tak aku beritahu kamu satu perkara yang lebih baik daripada tu. Sebab tu hari ni, mana-mana kebaikan yang orang telah buat, kita kena hargai. Dan kita kata, Masya Allah, Alhamdulillah, syabas kan dah buat macam ni. Cuma yang macam ni je kena betulkan. Tapi hari ni kita tak. Kita kata apa? Ya Allah, kau ni buat macam-macam, tapi ya Allah teruknya. Kau buat ni baik tak payah ni. Kau ni semayang tapi tak puasa, baik tak payah puasa. Kau ni puasa tapi tak semayang, baik tak payah ni. Sebenarnya semua tak betul. Tapi apa kita beritahu, setiap perkara tu penting, dan setiap amalan agama tu perintah Allah, dan setiap perkara tu utama. Sebab tu kita kena beritahu dengan hikmah. Yang mana kita dengar bila satu orang, Abdullah bin Haris beritahu, aku tak pernah tengok satu orang yang lebih banyak senyum daripada Nabi SAW. Abdullah bin Haris kata, aku tak pernah tengok satu orang lebih banyak senyum pada Nabi. Jadi bila saya dengar hadis ni, maknanya kita terbayang macam mana Nabi ni orang yang banyak risau 24 jam keadaan umat ni, orang yang faham. Satu orang masuk syurga, macam mana gembira dan bahagianya dia. Satu orang masuk neraka, macam mana punya azab di dalam neraka. Tapi Abdullah bin Haris kata, aku tak pernah tengok satu orang yang lebih banyak senyum daripada Nabi SAW. Oleh kerana itu kita kena mula senyum pada orang lain. Tengok orang kita senyum. Dan satu hadis, walaupun ini hadis agak lemah sikit, dia kata apa? Satu orang pandang satu orang lain, Allah bagi 70 hasanah, dan 69 hasanah akan pergi pada orang yang senyum dia lagi lebar, lagi menarik. Maksudnya pandang orang sebelah sekarang, pandang, lepas tu senyum. Siapa lagi lebar dapat 69 hasanah. Jadi siapa masing-masing perasan dapat 69. Jadi sebab tu kena bersurau. Kalau semua berebut dalam dunia nak senyum, maka tak ada orang bergaduh dalam dunia. Balik pergi tempat kerja, bos jumpa pekerja, jumpa bos, semua nak dapat 69. Senyum. Ada bergaduh tak? Jumpa isteri jumpa suami, semua senyum. Ada bergaduh tak? Ada jumpa anak tak senyum, kita lebarkan senyuman anak, berkata nak dapat 69, dia pun lebarkan senyuman. Jadi kalau semua orang faham begini, maka semua akan maknanya wujud kasih sayang. Sebab tu apa saya nak cerita ialah macam mana kita nak menegur ni. Imam Ghazali rahmatullahi alaih cerita, kalau kita nampak keburukan orang lain, antaranya ialah, Ustaz saya sampaikan perkara ni, Syekh Umar dia kata, pertama sekali kita nampak orang buat buruk, apa kita nak buat? Mula-mula sekali selalu kita dengar hadis, nampak maksiat kena tegur dengan kuasa, dengan ni. Lepas tu lah sekali dengan benci dalam hati. Apa maksud benci dalam hati tu? Maka satu orang ustaz saya, Syekh Mustaqim, maka dia kata apa? Maksudnya ialah bila kita nampak orang buat maksiat, kita kena doa dan menangis untuk dia. Pertama sekali, tanda ikhlas kalau kita tegur orang, sebelum tegur tu kita ada tangan. Kalau tak ada tangan pun dalam hati kata, ya Allah. Apa doa dia? Ya Allah, sesungguhnya saudara saya buat silap hari ni, dia buat keburukan, tapi wahai Allah, Engkau tukarlah keburukan ni kepada kebaikan, dan berilah kebaikan itu kepada saya. Nabi SAW bila kena baling batu kat Taif sebagainya, maka Nabi minta, wahai Allah,
Nabi minta apa? Wahai Allah, Engkau berilah hidayat pada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nabi tak kata kenapa diorang ni, kenapa buat macam ni. Nabi tak cakap, tapi Nabi kata, ya Allah, beri hidayat pada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kadang-kadang orang yang teruk tu bila kita tegur, dia jauh juta-juta kali lebih baik pada kita. Tapi memang wajib untuk kita tegur. Pertama, kita doakan. Kedua, apa kita nak buat? Kata Imam Ghazali, kita nampak kita kena sembunyikan keaiban dia. Bukan kita hebohkan nampak buruk dia. Yang kedua, kita kena sembunyikan aib dia. Nampak? Jangan cerita dengan siapa, sabar. Memang seronok nak bercerita ni, tapi sabar. Antara ikhlas kita nak berubah, sabar. Kita cuma boleh cerita dengan orang yang mana orang ni kita tahu, oh dia ni ada satu kawan dekat Australia, jadi dia je boleh tegur Mamat ni. Jadi memang kawan baik. Kalau dia ni tegur, mesti dia ikut punya. Jadi kita kalau terpaksa hubungi kawan dia kat sana tu, kita kontak, suruh dia yang tegur. Sebab walaupun kawan-kawan yang lain yang tak kena mengena, kita rasa tak boleh tegur dia, tak boleh nasihat dia, so kita tak boleh cerita kat dia. Kedua, sembunyikan keaiban dia. Yang ketiga, apa kita kena buat? Kita fikir cara islah yang terbaik untuk dia. Apa cara islah yang terbaik untuk dia? Apa cara dia? Mungkin kadang-kadang macam budak kecil tengah pegang hulu pisau kat kita. Apa kita nak buat? Budak hulu pisau, budak kecil, macam nak buat? Macam nak buat? Semua pengalaman yang dengar ni kan, macam nak buat? Rupa-rupanya kita kena buat, kita ambil apa dia suka coklat. Ambil coklat, bagi kat tangan kiri. Dia pegang pisau tangan kanan, bagi tangan kiri dia. Dia dapat coklat satu. Lepas tu apa nak buat lagi? Bagi ambil satu lagi coklat. Tukar pisau dengan coklat ni, dia pun bagi pisau, dia pun dapat coklat tanpa siapa-siapa luka. Tapi kalau budak tengah pegang pisau, kita kata, sini pisau tu, dia pun kata nak ambil tertusuk kat tangan kita, kena jari kita, dia silap, dia pun boleh luka. Sebab tu kita macam itulah untuk tarik orang kepada kebaikan ni. Kita mula ajak dia buat baik, maka dia akan tinggal yang buruk tadi. Satu orang tak semayang, bukan kata kenapa kau tak semayang ni, nak jadi apa? Bukan. Kita ajak dia ke semayang. Kita buat program kat masjid yang supaya dia orang gembira dan seronok untuk datang. Daripada situ lama kelamaan dia akan tinggal sembahyang. Contoh keempat kawan kita, ada sekali saya belajar satu orang kawan saya masa kat UPM dulu. Ada seorang kawan kita, dia baru mula pergi masjid, tapi amat mengejutkan. Kita tengok balik-balik, tengok dia selalu malam-malam tengok tak tahu benda dia buat kereta dengan dia punya girlfriend ke apa kan. Jadi kita semua nampak, sampai kawan saya nampak. Jadi tengah-tengah malam 2 pagi tu kita daripada masjid, kita buat apa? Kawan saya kata kita pusing kat lain. Saya kata kenapa nak pusing pula? Dia kata supaya dia tak rasa malu dengan kita. Kalau dia malu dengan kita, apa jadi? Kalau dia dah malu dengan kita, nanti dia terus tak datang masjid tu, hilang. Jadi apa kita buat? Kita terus ajak dia ke masjid. Kurang-kurang satu hari 5 kali dia tak buat benda yang tak baik. Kurang-kurang 5 kali dia pergi masjid, dah kurang dah. Satu waktu kat masjid 10 minit dan 50 minit dia tak buat maksiat. Lama-kelamaan dia banyak pergi program dia buat kat masjid sebagainya. Lama-kelamaan dia pun datang ke insafan dan tinggal perkara dosa tadi. Macam itulah sebenarnya untuk tinggal, supaya orang tinggalkan benda buruk, kita ajak dia kepada kebaikan. Dan satu lagi, kalau orang buat silap, contoh pekerja kita buat silap, jangan kata ya Allah kau ni dah 20 tahun dah kerja, rambut beruban, ini pun tak reti. Patut kita kata, oh yang ni bagus, yang ni bagus, ni baik, tapi cuma ni sikit je. Maka dia pun semangat nak buat. Tapi kalau kita kata ini pun tak reti, rambut dah beruban, dia ambil kita punya kerja tu, dia campak kat luar, seminggu pun tak siap lagi. Sebab tu kita kena wujudkan kasih sayang. Kisah Nabi Daud kita boleh ambil iktibar. Masa Nabi Daud dia jadi raja, tiba-tiba satu hari dia pergi jumpa semua orang, dia punya baik, warak. Walaupun kata tegur saya, tapi jangan tegur macam tu je. Sebab manusia sifat dia. Maka Nabi Daud, dia pergi setiap rumah kata, macam mana Daud ni? Aku dengar Daud ni raja jahat ke baik? Dia saja menyamar jadi orang biasa. Tengah malam orang kata, ya Allah, Daud ni baik orangnya, lemah lembut, begini, raja yang adil, seorang macam ni, semua kebaikan. Pergi semua rumah cakap macam tu. Nabi Daud sangat kecewa, sebab tak ada apa-apa yang boleh ubah diri dia. Nampak tak, satu orang Nabi, tapi dalam masa yang sama Allah nak ajar dia. Sebenarnya Allah boleh tegur macam tu je, tapi Allah hantar malaikat menyamar kat satu rumah. Dia beri salam. Dia kata ni, nak tanya sikit, kenal tak Daud? Kenal, raja negeri ni. Macam mana Daud? Ya Allah, Daud ni baik, adil, kasih sayang, sebaik-baik raja. Tak pernah jumpa orang macam Daud ni. Siasa dahulu kau orang lain, semua bagus. Maka Daud kata, sama juga. Dia pun kata, tak apalah. Dia baru nak pergi, cuma sikit je, kata suara dalam rumah tu, cuma sikit je. Daud ni dia ambil duit daripada Baitul Mal. Sebenarnya memang dia punya gaji daripada situ, dan dia boleh ambil, tak ada salah apa pun, gaji daripada situ. Tapi dia kata dia cuma ambil duit daripada Baitul Mal. Lepas tu kisah, sebab dia satu orang Nabi, Allah nak ajar tarbiyah lebih tinggi supaya dia terus langsung apa-apa pun daripada Allah. Maka dia balik, dan lepas tu Allah jadikan tangan dia boleh lentur besi. Yang kita dengar cerita, boleh lentur besi. Ada besi tu, satu baju boleh dapat berapa ratus dirham, berapa ratus dinar. Daripada duit tu, separuh tu dia bagi untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Suku lagi bagi, dia ambil sikit je untuk keperluan hidup dia. Lihat orang macam ni, walaupun satu orang Nabi, Allah nak tegur dia. Malaikat kata Daud ni bagus, baik, begini, cuma sikit je.
Macam tu cara kita tegur orang. Sebab macam doktor nak injek orang kena, nak injek, dia buat apa? Dia gosok kat dia punya bahu tu. Lepas gosok buat apa? Baru dia injek. Lepas injek buat apa? Dia gosok balik. Macam tu kalau kita tegur orang, kita kena puji belai. Kata saya punya ni kan, sebelum Datuk Falah Kamsah, saya punya guru sebelum ni, dia kata kita kena puji 7 puji. Kadang-kadang dia kata 10 puji, lepas tu baru tegur. Maksudnya bila nampak buat silap, tak boleh terus-tegur. Semoga Allah beri taufik pada kita semua untuk tegur dengan kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.